Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nurin Kristina binti Syarul Rizal selaku moderator untuk forum pada pagi ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik lagi bergaya, izinkan saya mengulas ataupun mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisahkan tentang anti-vaksin COVID-19. Untuk pengetahuan semua, maksud anti-vaksin ialah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi yang mana mereka mengatakan bahawa vaksin tersebut adalah berbahaya dan tidak selamat diguna pakai kepada kanak-kanak. Jadi, antara faktor yang menyebabkan mereka ini tergolong dalam golongan anti-vaksin disebabkan mereka tidak percaya kepada para doktor, sains dan juga teknologi. Dan itu, kita juga perlu tahu bahawa keputusan menangguhkan atau menolak vaksin akan mempengaruhi sedikit sebanyak kesihatan awam. Jadi, apabila pecahan daripada keseluruhan populasi yang kebal terhadap penyakit iaitu imuniti kelompok akan menurun, kelaziman penyakit akan meningkat lalu bertambah kepada golongan-golongan yang berisiko. Terdapat 3 golongan yang berisiko. Yang pertama ialah mereka yang sebelumnya diberikan vaksin tetapi vaksin tersebut tidak bertindak balas terhadap badan mereka. Jadi terdapat 2 hingga 5% penerima tidak bertindak balas terhadap dos pertama yang diberikan. Yang kedua ialah imuniti seseorang boleh berkurang dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, golongan orang tua. Dan yang ketiga ialah mereka yang mengalami masalah imun tidak dapat menerima vaksin virus hidup. Misalnya campak, rubella dan sebagainya. Dan mereka juga bergantung terhadap imuniti kelompok untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Baiklah sidang hadirin, sebelum saya menelusuri lebih mendalam mengenai topik perbincangan kita pada hari ini iaitu anti-vaksin, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik lagi bergaya. Untuk ahli panel pertama ialah Saudari Nur Eliana Batrisha binti Hamdan. Ahli panel kedua ialah Saudari Nur Nazwa Atira binti Abdul Manaf. Dan ahli panel yang ketiga iaitu yang terakhir ialah Saudari Aimi Atira binti Ahmad Nur Afandi. Baiklah, selesai sudah sesi memperkenalkan barisan ahli panel sebentar tadi. Sekarang, terdapat beberapa soalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel. Soalan yang pertama ialah apakah hukum pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Islam? Soalan yang kedua ialah apakah yang sering bermain di fikiran seseorang sehinggakan mereka tergolong dalam golongan anti-vaksin? Dan soalan yang terakhir iaitu soalan yang ketiga ialah berapakah jumlah kadar kematian sebelum dan selepas menerima vaksin COVID-19. Dengan ini, saya memberi peluang kepada barisan ahli-ahli panel untuk mengemukakan hujah-hujah mengikut soalan-soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Hai semua. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Nurin Kristina selaku pengerusi majlis pada hari ini kerana telah memberikan saya peluang untuk berkongsi dan juga bercerita serba sedikit tentang pengambilan vaksin daripada aspek hukum hakam dan juga agama. Okey, baiklah. Selepas saya berkongsi dan bercerita tentang serba sedikit pengambilan vaksin daripada sudut hukum hakam dan agama, saya akan menjawab persoalan yang telah diberikan oleh Saudari Nurin Kristina sebentar tadi. Baik, pertama sekali, selaras dengan dasar kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 yang telah menyerang negara kita yang tercinta ini, beberapa orang atasan yang mahir dan juga hebat dalam isu agama telah mengambil inisiatif bagi membincangkan pelbagai kekeliruan yang telah berlaku di kalangan masyarakat di negara kita berhubung dengan pengambilan vaksin COVID-19 ini. Baiklah, selain itu, selaras juga dengan dasar kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 yang mana kes-kes yang berlaku
ini semakin lama semakin mengganas dan yang telah mengakibatkan banyak nyawa yang tidak bersalah di negara kita terkorban. Jadi, pihak-pihak pejabat mufti wilayah persekutuan PMWP dengan ini menzahirkan sokongan yang tidak berbelah bahagi serta telah mendukung sepenuhnya pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negara kita ini. Hal ini juga telah didukung dan juga dipersetujui oleh orang ramai kerana ia adalah selari dengan dalil seperti firman Allah Ta'ala yang bermaksud, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, melalui surah Al-Baqarah ayat 195. Baiklah, oleh itu, hukum bagi penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya di negara kita ini, telah diputuskan sebagai harus dan wajib diambil. Telah selaras dengan resolusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama MKI yang ke-10. Dari aspek kepenggunaan pula, hukum harus itu turut diputuskan selepas mengambil kira pendirian tegas pihak kerajaan bahawa hanya vaksin yang telah dikenal pasti statusnya sebagai halal dan thayyiban sahaja yang akan digunakan sepanjang pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Baik, sehubungan itu, pihak kerajaan juga telah menggalakkan seluruh umat Islam di negara ini, khususnya di negeri-negeri yang kes hariannya semakin lama semakin tinggi, untuk menghormati perkara yang telah diputuskan berhubung dengan pengambilan vaksin COVID-19 di Malaysia. Tambahan pula, ia juga merupakan antara usaha pihak kerajaan dalam memastikan negara kita iaitu Malaysia ini berjaya mengharungi krisis wabak COVID-19 ini dengan lebih efisien. Baik, seterusnya saya akan berbalik kembali kepada jawapan bagi soalan yang diberi oleh saudari Nurin Kristina tadi. Jadi jawapan bagi soalan itu ialah pengambilan vaksin ini ialah harus dan juga wajib. Jadi saya rasa itu saja perkongsian untuk saya pada kali ini. Jadi terima kasih. Terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh moderator. Perkara ataupun persoalan yang bermain di fikiran seseorang sehingga menyebabkan mereka tergolong dalam golongan anti-vaksin ialah kandungan sesebuah vaksin itu sendiri. Adakah ianya halal, adakah ianya selamat dan tidak menyebabkan lumpuh, autism dan melemahkan sistem imunisasi tubuh badan kita. Hal ini kerana banyak maklumat yang mengatakan bahawa kaedah pembuatan vaksin ini bersumberkan benda yang haram. Kami juga tidak mahu benda yang belum terbukti keberkesanannya memasuki tubuh badan kami. Dan terdapat juga beberapa ilmuwan yang bersependapat dengan kami bahawa kandungan di dalam vaksin perlulah diberitahu kepada masyarakat umum agar kami mengetahui sama ada kandungan yang berada di dalam vaksin itu adakah halal ataupun haram. Selain itu, maklumat yang terlalu banyak dalam media sosial sehingga mengelirukan masyarakat juga merupakan salah satu faktor kami sebagai anti-vaksin tidak mempercayai maklumat yang diberitahu oleh pihak berkuasa seperti KKM. Bukan itu sahaja, malah ada beberapa cerita negatif tentang kesan vaksin. Seperti masih dijangkiti COVID walaupun sudah divaksin dan ada juga yang telah meninggal selepas divaksin. Tambahan pula, ada yang mengatakan bahawa sesiapa yang mengambil vaksinasi, hidup mereka tidak akan lama dan jangka hayat yang dianggarkan ialah 10 tahun. Perkara ini amat membimbangkan dan sepatutnya ditekankan oleh pihak berwajib. Ini amat membimbangkan kerana ini melibatkan nyawa seseorang individu yang telah mengambil vaksinasi.
Jadi kami memerlukan kesahihan yang betul daripada pihak yang sepatutnya bertanggungjawab untuk memberitahu setiap detail daripada vaksinasi. Bagi kami, produk-produk yang mengandungi bahan semula jadi lebih baik daripada mengambil vaksin, kerana kandungan itu belum tentu dapat dipastikan oleh pihak yang tertentu. Tambahan pula, laporan di media massa banyak memfokuskan kesan sampingan vaksinasi seperti lemah, demam dan sebagainya. Laporan ini sangat membimbangkan masyarakat hal ini kerana mereka bimbang akan kesihatan mereka yang akan terjejas. Laporan sebegini akan mengabaikan kepentingan advokasi dan memperbesarkan isu kematian setelah mengambil vaksinasi. Pihak kerajaan juga tidak melaporkan kadar kematian divaksinasi setiap hari. Laporan kadar kematian selepas divaksinasi amat penting bagi mengekalkan keyakinan kami bahawa vaksinasi dapat membantu mencegah daripada COVID-19. Baru-baru ini juga tular satu video yang mengatakan bahawa vaksin COVID-19 jenama AstraZeneca yang dihasilkan melalui pengguguran janin. Lain pada itu, vaksinasi kebiasaannya memakan masa bertahun-tahun seperti 10 tahun untuk menghasilkan sesebuah vaksin. Namun, vaksin COVID-19 hanya memakan masa 2 tahun untuk dihasilkan. Persoalannya, bagaimanakah proses untuk membuat vaksin COVID-19 hanya memakan masa 2 hingga 3 tahun sahaja? Perkara ini juga menimbulkan keraguan di antara kami tentang kadar waktu proses vaksin COVID-19. Jadi, kami belum mendapat bukti yang kukuh bahawa vaksinasi dapat membantu kita mencegah daripada COVID-19. Sekian itu saja penjelasan daripada saya sebagai anti-vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudari Nurin Kristina, rakan-rakan PLN dan hadirin hadirat sekalian. Ini antara mengapa anti-vaksin wujud di kalangan rakyat Malaysia. Sejujurnya amat sedih apabila vaksin dikaitkan dengan konspirasi dan sebagainya. Disebabkan sikapnya demikian, ibu bapa banyak yang menolak untuk mengambil vaksin untuk disuntik. Hal ini menyebabkan tubuh mereka lemah dari segi daya tahanan sekaligus boleh berlakunya kematian oleh kerana virus COVID-19. Untuk pengetahuan hadirin dan rakan panel saya, vaksin adalah perubatan moden yang bergantung kepada evidence base dalam badan. Satu, yang membuktikan boleh menyelamatkan nyawa dan dapat mencegah penyakit. Dengan ini, saya akan menjelaskan perbezaan sebelum dan selepas pengambilan vaksin. Untuk pengetahuan para hadirin dan rakan panel saya, kadar kematian sebelum pengambilan vaksin dari bulan Disember 2019 hingga awal bulan Januari, kadar kematian lebih kurang 1076 kes kematian. Dan selepas suntikan vaksin pada awal bulan Februari 2021, kadar kematian disebabkan COVID-19 hanya 4 ataupun 0.3% sahaja. Ini menunjukkan dengan pengambilan vaksin, jumlah kematian semakin berkurang. Ini membuktikan bahawa vaksin dapat meningkatkan imunisasi badan seseorang dan dapat mengelakkan jangkitan COVID-19 kepada tahap yang kritikal berbanding individu yang belum mendapat suntikan vaksin. Akhir kata, sebenarnya mereka yang anti-vaksin ini bukannya dalam kalangan orang yang tidak pandai. Jadi kita yang bukan anti-vaksin menghadapi cabaran yang besar untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin. Kerana mereka yang anti-vaksin ini mempunyai pengaruh yang besar untuk mengajak orang lain untuk mempercayai kefahaman mereka. Demikian sudah perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai isu anti-vaksin COVID-19. Konklusinya, anti-vaksin ini memberi satu ancaman yang sangat besar kepada kesihatan di seluruh dunia. Ia bermula daripada andaian-andaian tidak berasaskan yang disebarkan oleh individu yang tidak mahu menerima kebenaran walaupun telah bertentang di hadapan mata. Oleh itu, kita haruslah berwaspada dan sentiasa memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada orang ramai adalah benar. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi membicarakan tentang anti-vaksin. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati,
Kalau dah berjalan, dah sampai ke batas. Kalau dah berkayuh, dah sampai ke pulau. Kalau dah mendaki, dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih, salah sarung. Entah kata, salah tutur. Entah maksud, salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi mendengar dan menyaksikan forum kami pada pagi ini. Disebabkan lantaran keterbatasan waktu, saya ingin mengakhiri bicara ini dan selanjutnya mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.